Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم أما بعد. Muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita sambung kembali pengajian kita membicarakan tentang fiqh solat jemaah ataupun kita namakan sebagai pedoman imam dan makmum. Kita telah pun masuk pada perbincangan tentang solat Jumaat dan sekarang kita sedang berada di bawah tajuk syarat sah Jumaat yang kedua dan ketiga, iaitulah berjemaah dalam bilangan 40 orang. Pada halaman 158. Tajuk seterusnya iaitulah makmum menyertai solat Jumaat selepas imam merokok pada rakaat yang kedua. Makmum datang untuk solat Jumaat, imam dah masuk rakaat yang kedua dah dan dah rokok dah pun, kan? Tapi belum bangun, tidak lagi lah. So bagaimana keadaan ini? Jika makmum dapat bersama imam selepas rokok rakaat yang kedua, maka luputlah. Ini selepas rokok, bukan kita imam sedang rokok, imam dah habis rokok dah. Jika makmum dapat bersama imam selepas rokok rakaat yang kedua, maka luputlah solat Jumaat daripadanya, dan selepas imam memberi salam, dia hendaklah menyempurnakan solat zuhur sebanyak 4 rakaat. Menurut pendapat yang asah, semasa dia mengikut imam itu, dia hendaklah berniat solat Jumaat kerana menyamai imam pada solat itu. Baik. Jadi kalau seorang makmum datang untuk solat Jumaat pada rakaat yang kedua, imam telah pun rokok dan belum sempat dia rokok bersama imam, imam telah pun bangun. Imam dah i'tidal ataupun imam dah sujud dah pun, dia baru sampai. Maknanya imam dah lepas rokok dah pada rakaat kedua. Jadi dia wajib juga sembahyang Jumaat, makmum tadi. Dia wajib juga sembahyang Jumaat. Sebab apa? Sebab semata-mata dia sampai ke tempat itu memang dia ahli Jumaat. Dia ahli Jumaat. So bila dia ahli Jumaat, maka kewajipan solat Jumaat itu tidak akan gugur daripadanya selagi solat Jumaat di tempat itu belum selesai. So solat Jumaat tak selesai lagi, imam tak bagi salam lagi. Tetapi syarat untuk seorang itu mendapat solat Jumaat, nak sah solat Jumaatnya, dia mestilah dapat sekurang-kurangnya satu rakaat. So kurang-kurangnya dia kena dapat 1 rakaat. Tapi bila dia datang, imam telah berrokok pada rakaat yang kedua, berarti dia tak dapat 1 rakaat secara berjemaah. Dia tak dapat 1 rakaat secara berjemaah dengan imam. Oleh kerana itu dia hendaklah berniat solat Jumaat juga, kemudian takbiratul ihram, kemudian menyertai imam di mana imam sedang berada. Kalau waktu itu imam sedang sujud, dia takbir, dia sujud. Kalau imam duduk di tahiyat akhir pun, dia takbir, dia duduk tahiyat akhir. Dengan niat solat Jumaat juga. Tapi bila imam sudah bagi salam, dia terus bangun, tambah 4 rakaat, jadikan sembahyang zuhur tanpa perlu berniat zuhur lagi. Automatik dia akan jadi zuhur. Tak perlu dia berniat zuhur, ya. Baik, itu satu. Kemudian seterusnya, masalah seterusnya. Makmum yang bermufaraqah setelah mengikut imam 1 rakaat. Orang yang solat 1 rakaat Jumaat bersama imam, kemudian dia seorang atau bersama makmum yang lain bermufaraqah, sama ada kerana keuzuran atau tanpa keuzuran, hendaklah menyempurnakan solat Jumaat pada baki rakaatnya dengan syarat jumlah ahli Jumaat itu mencukupi 40 orang
sehingga akhir solat mereka. Dengan kata lain, jika bilangan mereka hanya 40, tiba-tiba salah seorang berlaku hadas sebelum ahli Jumaat lain memberi salam, maka solat Jumaat mereka tidak sah. Keharusan bermufaraqah dalam solat Jumaat pada rakaat kedua adalah kerana solat Jumaat tidak disyaratkan didirikan secara berjemaah pada rakaat yang kedua. Baik. Jadi kita ingat, solat Jumaat ini syarat untuk berjemaah pada rakaat pertama saja. Syarat untuk berjemaah pada rakaat pertama. Rakaat pertama tu nisbah kepada orang yang dia daripada awal lah. Nisbah kepada orang yang datang pada rakaat yang kedua, dia dapat satu rakaat pun, dia dapatlah Jumaat itu. Jadi kalau seseorang itu dia solat Jumaat daripada awal bersama dengan imam, kemudian dia dapat satu rakaat, kemudian pada masuk rakaat yang kedua dia bermufaraqah. Bermufaraqah maknanya dia berniat tidak mengikut imam lagi. Dia berniat berpisah daripada imam ataupun berniat untuk sembahyang sendiri pula, kan, menghabiskan solatnya sendiri. Itu maksud niat mufaraqah. Jadi kalau begitu keadaannya, maka solat Jumaat dia sah sebab dia dah dapat satu rakaat. Tetapi kalaulah bilangan makmum itu cukup 40 orang sahaja. Cukup 40 orang sahaja. Termasuklah dengan imam pun cukup 40 orang. Okey? Cukup 40 orang termasuk dengan imam. Maka syarat untuk sah Jumaat orang yang mufaraqah tadi ni sama juga. Jangan ada di kalangan 40 orang tu orang yang yang batal solat lah, kan, yang batal solat. Kerana apa? Kalau batal tinggal lagi 39, kan. Jadi syarat dia mesti semuanya, katakanlah semua mufaraqah. Boleh tak? Boleh, tapi jangan buatlah, kan. Jangan buat. Imam seorang, makmum 39 orang. Semua ikut imam pada rakaat pertama. Masuk rakaat kedua, semua mufaraqah. Masing-masing sama sendiri-sendiri. Jadi tak sama lah, kan. Ada yang habis dulu, ada yang habis kemudian, kan. Imam pun tinggal seorang-seorang dia. Jadi solat Jumaat mereka mesti sah dengan syarat jangan ada di kalangan mereka itu yang batal solat mereka sebelum sempat dia beri salam. Kalau ada seorang tu sebelum dia beri salam dia batal solat, maka tak sah semua sekali. Pasal apa? Pasal tidak cukup bilangan 40 pada Jumaat itu. Baik. Dan mufaraqah ini boleh bermufaraqah, maksud boleh itu ialah dikira sah Jumaat itu kalau mereka bermufaraqah pada rakaat kedua, sama ada mufaraqah itu dengan keuzuran ataupun tanpa keuzuran. Tetapi kena ingat, dulu kita dah belajar dalam masa bab solat jemaah dulu, kalau ingat lagi, kita mufaraqah boleh, harus kalau tanpa keuzuran luput fadilat berjemaah. Luput fadilat berjemaah. Tapi kalau dengan adanya keuzuran, maka masih lagi dapat fadilat berjamaah. Fadilat berjamaah. Walaupun kita sambung seorang-seorang, kita publish sendiri-sendiri. Tapi dengan ada keuzuran. Keuzuran tu banyaklah kita dah baca lah dulu keuzuran tu, kan. Keuzurannya di antaranya seperti mana dan di antara contoh keuzuran sebagai kita yang paling mana yang ringan pun dikira sebagai keuzuran. Contohnya imam tak baca surah pun dikira uzur, ya, kita mufaraqah. Kalau dia tak baca surah, imam tak baca surah tu sunat, kan. Lalu seorang itu dia bermufaraqah, maka itu juga dikira sebagai dia mufaraqah dengan uzur dan dia masih lagi dapat solat berjemaah tu, tapi tidak afdal. Tidak afdal dia bermufaraqah. Afdalnya dia teruslah bersama dengan imam. Baik. Ataupun mufaraqah kerana imam terlalu panjang sangat, kan, dia ada perkara yang perlu diselesaikan, imam baca panjang sangat, sebagaimana berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana Muaz bin Jabal mengimamkan kaumnya, lalu seorang lelaki dia baca panjang sangat, Muaz ni, lalu seorang lelaki dia mufaraqah, dia keluar, kan, lalu orang mengadu kepada Muaz. Muaz pun seolah macam
mengkritiklah si fulan itu, lalu dia dengar kepada si fulan itu, dia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So bila dia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah panggil Muaz, maka Rasulullah kata kepada Muaz, "Afattanun anta ya Muaz?" Wahai Muaz, adakah kamu jadi imam tapi kamu nak menjadikan kecoh ke? Fatan ni menimbulkan fitnah. Menimbulkan kekecohan lah, kan? Sebab apa? Jadi Nabi SAW pun memberitahu Muaz, apabila kamu iza salaita bin nas falyukhaffif, apabila kamu mengimamkan manusia, maka hendaklah kamu ringankan solat itu, jangan terlalu panjang, kerana fihi dhaif wal kabir wa dzul hajah, atau kama qala Rasulullah SAW, kerana di kalangan mereka itu ada orang tua, ada orang lemah, dan ada orang yang mempunyai hajat keperluan. So dalam hadis menyebutkan ada orang yang mempunyai hajat keperluan. Ada kerja penting yang dia tak dapat nak tunggu lagi dah. Jadi oleh kerana itu, kalau imam tu terlalu panjang sangat pun, maka kalau seorang tu dia mufaraqah, itu juga kira keuzuran, dan dia masih lagi dapat fadilat berjemaah walaupun dia bermufaraqah, ya. Baik. Kemudian kita masuk pada tajuk seterusnya. Imam yang berhadas ketika solat boleh melantik penggantinya. Ini kita dah baca dalam bab istikhlaf, tapi oleh kerana ini dalam bab solat Jumaat pun boleh berlaku dalam solat Jumaat. Boleh juga imam melantik pengganti dia kalau dia batal sembahyang, imam, ya. Apabila imam keluar daripada solat Jumaat atau solat yang lainnya kerana hadas atau sebagainya, maka dia harus melantik pengganti imam menurut pendapat yang azhar. Azhar ni pendapat yang kuat dan dinisbahkan kepada Imam Syafi'i sendiri. Kalau mazhab azhar ini dinisbahkan kepada Imam Syafi'i sendiri. Baik. Oleh itu, para makmum hendaklah menyempurnakan solat mereka dengan mengikut imam pengganti tanpa perlu memperbaharui niat mengikut imam. Jadi benda ini telah pun kita bincangkan dalam tajuk solat jemaah dulu. Rujuk huraian terperinci berkaitan dalam bab solat jemaah. Tapi oleh kerana ini boleh berlaku juga dalam solat Jumaat, kita sebutlah sepintas lalu, kalau imam itu, imam sembahyang Jumaat itu, dia batal sembahyang ke, ataupun ada keuzuran yang dia tak dapat nak meneruskan solatnya, maka dia berhenti, maka dia boleh melantik pengganti imamnya. Boleh melantik pengganti imam, sebab itulah biasanya yang lantik pengganti imam tu orang yang di belakang imam lah, kan. Walaupun boleh melantik orang yang bukan di belakang imam pun, tapi dia menjadi satu kesukaran lah pula nak mengambil alih tempat imam itu, ya. Jadi dia lantik pengganti imam, maka bila dia lantik pengganti imam, boleh dilantik dengan cara apa? Dengan cara perbuatan, dengan saja isyarat, tak cakap apa-apa boleh, ataupun nak bercakap pun boleh. So dalam mazhab Syafi'i kita boleh bercakap. Pasal apa? Dah batal sembahyang, kan? Imam dah batal sembahyang, so dia boleh bercakap, bagi tahu kepada orang di belakang dia, tolong ganti dia batal sembahyang. Senang cerita, mudah faham. So kalau buat secara isyarat boleh, tapi isyarat kadang-kadang takut tak faham. Tapi kalau nak buat isyarat, pegang baju dia ke ataupun lengan dia, tarik dia ke hadapan. Tapi kalau Bilal yang di belakang tu dah faham lah, kan, dah faham. Kalau kita tarik dia tak mau juga, tinggal begitulah, dia dah batal sembahyang. Jadi di kalangan makmum, kalau ada yang bijak, tiba-tiba ditarik, imam pun tak kenal orang lain, kan, imam tak kenal orang lain, tak kenal orang lain yang alim di dalam tu, rupanya ada orang yang alim dalam tu. Imam tahu Bilal di belakang dia, rupanya Bilal pun tak confuse ataupun tak tahu nak buat apa. Contoh je lah, kan. So imam suruh Bilal dia ganti dia, sama ada suruh dengan mulut ke ataupun dengan perbuatan ke, tarik pun, tiba-tiba dia buat kerah, dia tak mau ke depan juga, kan. Maka dalam keadaan itu boleh, kalau ada di kalangan ramai-ramai itu yang dia tahu, orang yang tahu, dia boleh tampilkan diri dia. Dia langkah sikit ke depan tu, sama ada tempat berhenti tadi, kalau waktu tu nak sujud, dia pun takbir Allahu Akbar, orang semua ikut dia. Dan terserahlah kepada makmum sama ada nak ikut ataupun tidak, kan. Terserah kepada makmum sama ada nak ikut ataupun tidak. Tapi kalau solat Jumaat, kalau tu rakaat kedua tak apalah, kalau rakaat kedua. Tapi kalau rakaat pertama, maka kena ikut belakang. Pasal apa? Kalau tak cukup 40 orang, tak jadi. Faham tak? Kalau tak cukup 40 orang, tak jadi. Kalau pada rakaat yang kedua, tiba-tiba imam batal sembahyang, lalu dia lantik seorang, makmum lain tak nak ikut. Tak apa, dapat dah, sebab semua dah dapat satu rakaat, ya. Baik.
Baik, bila saja dilantik pengganti imam, maka makmum lain terus saja ikut tanpa perlu memperbaharui niat ikut imam yang baru pula. Tak perlu lah. Tak perlu. Tak perlu niat latih sekarang aku ikut imam B pula. Tak perlu. Terus saja ikut. Ya. Baik. Yang ni kita dah baca dalam solat jemaah dulu. Tajuk seterusnya. Imam pengganti tidak semestinya hadir semasa khutbah atau rakaat pertama. Imam pengganti tidak semestinya hadir semasa khutbah atau rakaat pertama. So imam yang nak dilantik untuk menggantikan imam yang batal tu, walaupun dia makmum yang masbuk pun boleh ganti juga. Makmum yang masbuk pun boleh diganti juga. Tapi sukarlah nak berlaku, sebab biasanya makmum yang masbuk tu dia datang, dia duduk di saf belakang tu kan. Nak ambil macam mana kan. Ini contoh kadang-kadang kalau kita berlaku dia ada sembahyang berdawal, tiba-tiba dia batal sembahyang, dia pun berhenti, dia pergi ambil sembahyang, tempat dia kosong, dia datang balik. Contoh kan. Dia datang balik. Jadi berarti dia hanya dapat pada rakaat yang kedua, saya bagi contoh kan. Kalau boleh berlaku begitulah. Tapi jaranglah boleh berlaku begitu. Kalau nanti mau sebut tu biasanya duduk. Tapi dari sudut hukumnya, kalau ada kes begitu, makmum yang baru sampai, boleh berlaku juga. Sebagai contoh, makmum dia baru sampai, tiba-tiba dia dapati di saf hadapan itu ada kosong. Di saf hadapan itu ada kosong. Maka itu menunjukkan kecuaian orang yang di saf hadapan itu. Dan tidak menjadi satu dosa ataupun kesalahan kalau orang yang baru datang lalu dia lalu di celah-celah saf ataupun di hadapan saf kerana nak memenuhi saf yang di hadapan yang kosong itu. Kalau asalnya kita lintas orang depan orang sembahyang tu dosa. Tetapi kalaulah disebabkan oleh saf di hadapan itu ada kosong, dicuai oleh orang yang berada saf hadapan itu, maka tidak menjadi kesalahan kalau orang baru datang dia masuk ke dalam saf itu. Faham tak? Boleh nampak? Jadi dalam kes ini bolehlah tergambar kata makmum yang baru itu dia masbuk tapi dia duduk di rakaat di saf yang pertama. Makmum yang muafiq tu duduk saf yang kedua, ketiga. Makmum yang masbuk tu duduk saf yang pertama. Pasal apa? Pasal dia mendapati ada kekosongan dan dia terus masuk ke dalam saf yang pertama itu. Tiba-tiba bila dia masuk ke dalam saf pertama pula, imam pula batal kan. Imam pula batal. So kalau imam pula batal, maka imam pula tengok-tengok dia, imam terus lantik dia kan. Suruh dia sama dengan sebut dengan mulut ataupun tarik dia ke hadapan, boleh tak? Padahal dia baru saja masuk pada rakaat yang kedua. Dia baru saja masuk pada rakaat yang kedua. Boleh kan. Walaupun rakaat pertama tadi dia tak ada pun bersama imam. Boleh. Tapi macam mana dia nak buat? Dia baru dapat satu rakaat. Kan? Dia nak kena baca tahiyat kan macam mana? Ni kita nak baca. Untuk melakukan penggantian imam dalam solat Jumaat, tidak disyaratkan imam pengganti itu hadir ketika khutbah dan ketika rakaat yang pertama menurut pendapat yang asah. Dalam hal ini, makmum masbuk yang dilantik menjadi imam pengganti hendaklah melakukan aturan solat imam yang melantiknya sebagai pengganti. Oleh itu, apabila imam pertama telah solat sebanyak satu rakaat dengan para makmum, maka imam pengganti hendaklah duduk membaca tasyahud. Imam pengganti itu dia baru datang pada rakaat yang kedua. So bila dia nak jadi imam saja, dia kena ambil kedudukan dia macam imam asal. Dia tak boleh anggap aku baru rakaat pertama jadi aku kena bangun dululah kan. Bangun baru baca Fatihah balik, baca surah balik, lepas tu baru sujud dan akhirnya duduk tahiyat akhir. Tak. Dia kena ambil apa yang dibuat oleh imam pertama tadi. So imam pertama tu pada rakaat yang kedua, dia baru rakaat pertama. So bila dia masuk, imam lantik dia, maka dia kena duduk baca tasyahud. Dia duduk baca tasyahud. Sebab apa? Sebab makmum lain dah masuk rakaat kedua dah, kan? Dia pun kena ikut macam mana imam yang asal. So bila dia duduk baca tasyahud, walaupun itu adalah rakaat yang pertamanya, dan setelah selesai membaca tasyahud, dia hendaklah mengisyaratkan kepada para makmum supaya bermufaraqah dan memberi salam atau menunggunya untuk memberi salam bersamanya setelah dia menyelesaikan baki rakaat untuk dirinya. Jadi bila dia baca tasyahud dulu, dia duduk baca tasyahud dulu. Pasal baca tasyahud walaupun itu rakaat pertama dia, sebab nak ambil aturan solat asal imam dan meraihkan makmum yang di belakang tu makmum pada rakaat yang kedua dah solat Jumaat. Okey.
So bila dia habis baca tasyahud, dia bangun. Dia bangun jangan sebut Allahu Akbar kan. Sebab dia masa dia bangun daripada sujud tadi dah Allahu Akbar dah kan. So dia bangun, maka dia bagi isyaratlah kepada makmum supaya bermufaraqah ataupun kekal. So isyarat tu macam mana isyarat? Macam mana cara yang dia boleh bagi faham pada mereka lah. Tak kira macam mana cara pun, dia buat tangan kan macam tu ke. Apa-apa cara lah yang dia makmum boleh faham kan. Kalau makmum tak faham, terserahlah kepada makmum. Makmum nak tunggu ke, makmum farqah ke, solat tu tetap jadi. Pasal apa? Pasal makmum dah dapat satu rakaat dah kan. So kalau di kalangan makmum tu ada dua kumpulan, satu mufaraqah, satu tunggu dia, pun tak ada masalah. Pasal apa? Pasal mereka semuanya dah dapat pun satu rakaat pertama bersama dengan imam, dah dapat Jumaat itu. Boleh faham? Nampak tak? So imam tadi bila dia nak bangun tadi, dia buat isyarat. Buat isyarat tu supaya makmum, tidaklah makmum lagi ada makmum pergi ikut dia pula, masuk rakaat 3 pula kan. Buat isyarat. Dia duduk tu, dia buat isyarat tunjuk tangan ke, makmum fahamlah, ni tahan dulu kan, tahan dulu. So makmum tunggulah pada tahiyat akhir tu, walaupun dah habis lah fil alamin innaka hamidum majid dah, tunggu imam tu naik baca Fatihah apa semua, baca surah, kemudian dia rokok sujud semua, kemudian dia duduk dan dia baca tahiyat dia balik. Bukan duduk terus bagi salam, dia baca tahiyat balik. Sebab yang tadi ni tahiyat dia tasyahud dia sebenar ialah yang pada rakaat kedua tu lah kan. So dia baca tasyahud, kemudian dia bagi salam. Makmum yang tadi tunggu lama tu pun beri salam. So makmum yang tunggu lama tadi nak buat apa? Boleh buat macam-macam lah. Nak berzikir boleh, nak berdoa boleh kan, dia tunggu. So itu tempat kita digalakkan supaya berdoa. Bila kita habis baca tasyahud, amat digalakkan kita berdoa. Nabi ajar kepada kita supaya berdoa. Di antaranya yang kita baca, Allahumma ghafirli ma qaddamtu wa ma akhartu ma a'lantu wa ma asrartu wa ma asraftu, sampai habis min fitnatil masih dajjal tu, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Habis dah tu. Imam lambat lagi nak habis tu. Nak baca apa lagi? Baca apa saja doa yang kita nak. Boleh saja. Diam pun boleh, tapi rugilah duduk diam saja kan. Berdoa apa saja, sama ada doa itu permintaan dunia atau permintaan akhirat, boleh saja. Kan, nak minta apa pun boleh, tapi kalau keluar daripada mulut dengan perkataan mesti dalam bahasa Arab, sebab solat dalam bahasa Arab. So kalau tak tahu nak karang dalam bahasa Arab, berdoa dalam hati je lah ya. Ataupun nak berzikrullah pun boleh. Baik. Kemudian seterusnya, tidak dapat sujud lantaran kesesakan. Di tempat kita ni jarang berlaku lah. Orang yang dihalang oleh kesesakan untuk sujud di atas bumi bersama imam pada rakaat yang pertama solat Jumaat, tetapi dapat melakukan dengan sujud di atas orang lain, seperti di atas belakangnya atau di atas kakinya, maka dia wajib melakukan demikian kerana dia dikira berupaya melakukan sujud yang dikira memadai baginya. Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanad yang sahih daripada Umar radhiyallahu anhu bahawa beliau berkata, apabila keadaan sangat sesak, maka hendaklah salah seorang kamu sujud di atas belakang saudaranya. Kewajipan melakukan sujud seperti ini hanyalah pada rakaat pertama solat Jumaat. Sementara pada rakaat yang lain ia hanya disunatkan sahaja. Jika tidak menimbulkan kemudaratan dengan sujud di atas orang lain itu dan tidak dibimbangi berlaku fitnah, yang ini perkara yang tidak baiklah. Walaupun begitu, untuk melakukan sujud sebegini hendaklah dalam keadaan dia berupaya menjaga bentuk sujud yang sebenarnya, seperti dia berada di tempat yang tinggi dan orang yang disujud di atasnya berada di tempat yang rendah. Jika dia tidak berupaya untuk sujud di atas sebarang tempat bersama sujud imam itu, maka menurut pendapat yang sahih dia hendaklah menunggu sehingga mendapat ruang untuk sujud, dan dia tidak boleh sujud secara berisyarat sahaja kerana berupaya melakukannya secara sempurna. Baik. Kalaulah sembahyang ni sembahyang Jumaat lah, kalaulah sesak sangat orang sampai tak ada ruang nak sujud pun tak boleh. Bolehlah tunduk, tapi kalau sujud memang kena orang. Maka pada ketika itu sujudlah atas belakang orang pun. Tapi dengan syarat kalau nak sujud atas belakang orang, mesti bentuk sujud tu jadi. Bentuk sujud tu jadi macam mana? Mestilah kepala lebih rendah daripada punggung. Jadi
kalau tak tergambar kita sujud di atas belakang orang, melainkan kalau kedudukan kita itu, kita berada di tempat yang tinggi, orang depan kita tu berada di tempat yang rendah. Itu boleh nampak gambarannya. Tapi kalau kita di atas lantai yang sama, tak tergambar nak berlaku kita sujud di atas belakang dia. Sebab apa? Sebab punggung kita tak akan jadi tinggi daripada kepala. Kalau dapat pastikan punggung kita lebih tinggi daripada kepala, okey, tak apa. Tapi kalau sujud di atas kaki aja, sujud di atas kaki boleh lah kan. Sebab apa? Sebab kepala kita akan rendah dan punggung kita akan tinggi. Bentuk sujud tu kena jaga. Bentuk sujud ialah jangan sampai punggung lebih rendah daripada kepala. Boleh faham tak? Jadi kalau kita sujud atas kaki, kalau keadaan berlaku sangat keadaan yang amat sesak, di situ imam tu elok bagi peringatan, takut-takut makmum tak faham. Tuan-tuan, sesak sangat ni tuan-tuan. Jadi kalau ada saudara-saudara, kawan-kawan yang sujud atas kaki tuan-tuan jangan pula marah kan, kena beritahu. Elok bagi tahu lah kan, supaya tak timbul, sebab sesak tak boleh sujud. So kalau boleh sujud atas kaki pun sujudlah atas kaki dia. Dia masa sujud tu kita ada ruang masuk celah kaki dia dekat betih dia. Allah. Kalau tak tahu kan dia tolak kaki dia kepala kita kan. Jadi sujud tu sah tak? Sah. Pasal apa sah kita tak sujud atas lantai? Sujud dia tak syarat kita sujud atas lantai. Bentuk sujud tu kita kena jaga. Kepala lebih rendah daripada punggung. Sujud ni ialah untuk sah sujud, jangan kita sujud di atas benda yang kita bawa yang bergerak dengan sebab kita bergerak. Itu tak boleh. Ingat lagi tak? Jangan kita sujud di atas sesuatu yang kita bawa pada diri kita dan benda itu bergerak dengan sebab kita bergerak. Contohnya apa dia? Contohnya katakanlah pakai serban ni, tiba-tiba ekor serban belakang besar sangat. Masa kita sujud dia tertang ke hadapan dan panjang pula tu, kita sujud di atas ekor serban tu. Kan? Yang tu tak sah. Sebab apa? Sebab dia bergerak dengan sebab kita bergerak. Bila kita bangun, dia pun bangun sekali. Kan? Kita bangun, dia pun bangun sekali. Tapi kalau dia tidak bergerak dengan sebab pergerakan kita, maka tidak mengapa. Tidak mengapa. Jadi kalau kita sujud atas kaki orang, kita bergerak, tak ada kaitan dengan dia, kita tak tanggung dia pun. Betul tak? Kita tak tanggung dia pun. Jadi kalau sesak sangat, sujudlah walaupun di atas kaki jemaah yang di depan sekalipun. Kalau dalam kes solat Jumaat, untuk memastikan kita mendapat satu rakaat bersama dengan imam. Ya, baik. Kemudian kita masuk syarat bilangan 40 seterusnya. Solat Jumaat tidak sah dilakukan kecuali oleh 40 orang termasuk imam. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang menyebutkan annahu sallallahu alaihi wasallam jama'a bil Madinati wa kanu 40 rajulan. Bahawa baginda SAW melakukan solat Jumaat di Madinah di mana mereka ialah seramai 40 orang lelaki. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dalam kitab Al-Majmu' Imam Nawawi menyebutkan bahawa tidak pernah sabit bahawa Rasulullah SAW mendirikan solat Jumaat dengan bilangan yang kurang daripada 40 orang. Inilah mazhab Syafi'i lah. Menurut kefahaman ulama mazhab Syafi'i, hadis yang mereka istinbatkan. Walaupun dalam mazhab lain menyebutkan tidak syaratkan 40 orang. Dalam mazhab Syafi'i dan Hambali 40 orang. Maliki 12 orang. Hanafi 3 orang dah boleh dah. Oleh kerana itu, solat Jumaat tidak harus didirikan dengan bilangan yang kurang daripadanya dan tidak juga harus didirikan sekiranya di kalangan mereka yang 40 itu terdapat seorang yang ummi. Ummi ni maknanya tak tahu baca lah. Tak tahu baca apa? Tak tahu baca rukun-rukun solat tu lah. Benda-benda yang rukun jadi wajib tu, Fatihah kan, tasyahud akhir, salawat pada tasyahud akhir kan, itu rukun solat lah. Kan, apa dia lagi rukun solat yang qauli? Takbiratul ihram, itu rukun solat qauli. Assalamualaikum salam, itu rukun solat yang qauli. Takbiratul ihram minta Fatihah kacau kan. Kata kalau dia tak boleh baca Fatihah, berarti dia seorang yang ummi. So orang yang ummi ini bukan sembahyang dia tak sah, sembahyang dia sah kalaulah orang tu dia tak tahu baca bukan dengan sebab kecuaian dia. Contohnya dia baru masuk Islam, tak sempat nak belajar lagi, maka dia sembahyang tak baca Fatihah, sah dah sembahyang dia tak kena qada pun. Tak kena qada. Tetapi untuk menghitungkan dia dalam 40 orang ahli Jumaat tak boleh. Faham tak?
Nak menghitungkan dia dalam 40 orang ahli Jumaat tak boleh. Kalaulah dia tak boleh baca, tetapi dia ada masa yang cukup dah sebelum itu untuk belajar, yang tu dia kena semayang juga walaupun tak baca, tapi nanti dia belajar baca, dia kena qada balik semayang dia. Pasal apa? Pasal dia dah cuai, dia dah ada masa yang cukup tapi dia tak belajar. Okey. Apapun keadaan dua orang ni, satu dia cuai, satu dia tidak cuai, kedua-duanya tidak tahu membaca ataupun bacaannya tak betul, memang salah, batal kalau pada zahirnya, pada orang yang zahirnya yang tidak ada keuzuran, maka mereka tidak boleh dihitung dalam bilangan 40 orang ahli Jumaat. Kalau ada 40 orang, tiba-tiba seorang yang macam tu, maka tak sah Jumaat itu. Kena buat sembahyang zuhur lah dalam mazhab Syafi'i, pasal tak cukup 40 orang. Jadi orang yang ummi tidak tahu membaca, yang cuai dalam menuntut ilmu, kerana kesahihan solat itu saling kait mengait antara setiap seorang daripada mereka. Bagi setiap orang yang 40 itu disyaratkan mereka hendaklah orang Islam yang mukallaf, iaitu aqil baligh, merdeka, lelaki dan bermustautin di tempat yang solat Jumaat itu didirikan. Baik, bagi orang yang 40 itu disyaratkan mereka adalah orang Islam yang mukallaf. Mukallaf apa dia? Aqil baligh, merdeka. Yang ni tak apalah, semua sekarang ni merdeka belaka. Lelaki dan bermustautin. Tu 40 orang tu syarat dia mesti bermustautin. Dia tak boleh 40 orang tu orang bermukim saja. Orang bermukim macam mana? Contohnya macam saya orang bermukim. Saya orang bermukim, walaupun saya imam di tempat saya. Saya imam di masjid saya, tapi Jumaat saya imamkan sembahyang Jumaat, tapi saya orang bermukim. Mengapa saya orang bermukim? Sebab saya tak bercadang untuk duduk situ sampai mungkin ada satu masa nanti saya akan balik duduk di rumah saya di tempat lain, kan? Tetapi saya wajib Jumaat tak? Wajib Jumaat. So dia bermukim, dia boleh jadi imam tak? Dia boleh jadi imam. Jadi apa pun tak apa, kan? Tetapi syarat untuk masuk dalam 40 itu mesti orang mustautin. Imam tidak disyaratkan dia mustautin. Jemaah yang 40 orang tu syarat dia mesti mustautin. Okey? Apa maksud mukim? Ingat lagi anak-anak. Mukim ialah orang yang duduk di satu tempat 4 hari dan lebih. Itu maknanya orang mukim. Orang yang duduk di satu tempat, menginap di satu tempat 4 hari dan lebih, itulah makna orang bermukim, kan? Jadi sama ada dia duduk tempat itu, apa tujuan sekalipun, dia bekerja di situ ke, berapa lama dah? Dah 20 tahun dah, 4 hari dan lebih dah, 20 tahun. Tapi pasal apa tak jadi mustautin? Pasal dia tak bercadang nak duduk sampai mati di situ. Dia dah plan dia akan pindah agak satu hari nanti bila pencen ke, kan? So dia tak jadi mustautin. Dan kadang-kadang kita bermusafir, kita jadi mukim juga, kan? Kita bermusafir sampai ke satu tempat, kita nak balik, kita daripada Kuala Lumpur pergi ke Kedah bagi contoh, kita pergi sana dan cadang nak duduk 4 hari dah lebih. Sebaik-baik saja kita sampai, kita dah dikira sebagai bermukim, tak boleh lagi mengqasarkan, menjamakkan, kecuali di tengah jalan saja. So bila sampai, oleh kerana kita daripada awal lagi plan nak duduk itu 4 hari dah lebih, tak boleh lagi. Kemudian hari kelima kita pun balik ke sini. Berarti kita cuma bermukim 5 hari saja. Bermukim 5 hari saja. Pemukim juga walaupun 5 hari. Kan? Itu bagi kes orang musafir. Kita ni yang duduk sini bekerja apa semua ni, kita tak kira musafir lah, tetapi status mukim kita tetap bermukim selagi kita belum ada jazam dalam hati kita bahawa kita nak duduk di tempat ini terus sampai matilah, senang cerita, kan? Itu maksudnya. Oleh itu orang yang berpindah randah pada musim sejuk dan panas tidak termasuk dalam golongan yang mustautin, kecuali jika dia berpindah itu kerana suatu hajat seperti berniaga atau melakukan ziarah kemudian kembali semula ke tempat yang dia tinggalkan. Kalau orang yang berpindah randah tak dimasuk sebagai mustautin. Maksud pindah randah ini ialah dia berpindah randah dan dia tak patah balik lagi situ. Kalau berpindah randah ni sekejap pergi duduk Kelantan, sekejap pergi duduk Johor, sekejap pergi duduk Kedah, kan? Tapi rumah dia di sini juga, mungkin dia ada banyak rumah sekalipun, akhirnya balik ke sini dia tetap dikira sebagai mustautin juga. Dia kira mustautin juga. Baik.
Orang yang bermukim di satu tempat dengan keazaman akan kembali semula ke tempat asalnya, walaupun lama, seperti orang yang keluar menuntut ilmu atau berniaga, tidak termasuk dalam pemustautin. Walaupun dia lama, dia pergi satu tempat nak menuntut ilmu kan. Seperti anak-anak kita pergi belajar di luar negeri kan, duduk 4-5 tahun di sana, mukim, sebab dia akan balik kan. Kita yang datang ke Kuala Lumpur ni bekerja dan bercadang bila pencen nak balik kampung pun bermukim, bukan bermustautin walaupun dah lama. Bilangan 40 juga boleh dikira dengan percampuran antara manusia dengan jin. Ni payah nak cari kan. Ni payah nak cari. Di hukum fiqh ulama sebut jugalah kan. Tapi ada syarat lah. Syarat dia jin tu main dalam rupa kita boleh nampak dia. Dia main, dia menyamar jadi manusia kan. Sekiranya dapat diketahui syarat-syarat sahnya Jumaat pada mereka. Kalau kita dapat kenal mereka, cukup syarat mereka dia tu jin yang mustautin. Lama mana dah tuan jin duduk di sini? Lama pada tuan lagi kata. Tuan tak lahir lagi kata 3000 dah 500 600 tahun dah duduk sini dah. Kan contohlah kan. Baik. Dan tuan jin ni lelaki ke perempuan? Lelaki lah. Contohnya kan. Dan seumpamanya daripada syarat-syarat yang semestinya ada pada orang yang menunaikan Jumaat. Dan ini pentingnya, untuk dikira sahnya bilangan Jumaat dengan golongan jin, hendaklah mereka itu dalam rupa manusia. Mana kita boleh nampak mereka. Kita boleh nampak mereka. Kalau setakat dia masuk dalam tubuh seseorang sebagai contoh, dia ada seorang datang pada masa sama orang tu sembahyang Jumaat, suruh orang lain keluar betul macam orang kena rasuk tu, dia kata orang main ubat, dia kata aku main nak tumpah sembahyang Jumaat sekali kan. Yang tu kita tak nampak, dia tak masuk, tak boleh nak kira orang tu seorang, jin yang daripada dia seorang lagi, 2 orang, tak boleh kira macam tu. Yang maksudnya jin ni maknanya kalau ada yang dia menyerupai dalam rupa manusia yang kita boleh nampak dia. Jarang-jarang sangatlah berlaku kan. Baik. Tapi tak mustahil boleh berlaku itu. Dengan syarat kita dapat kena pasti dia cukup syarat-syarat ahli Jumaat. Baik. Jadi sampai setakat itu je dulu perbincangan kita. InsyaAllah pada perbincangan seterusnya kita akan masuk syarat yang keempat, itulah dalam waktu zuhur. Dah masuk waktu kan? Belum? Dah masuk? Okey. Baru sangat kan? Boleh azan lagi kan? Baik. Jadi sampai sekarang itu je dulu. Mohon ampun dan maaf sebarang kekhilafan. InsyaAllah kita bertemu lagi pada masa yang akan datang. InsyaAllah dengan izin Allah. Sampai sekarang itu kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.